Magic ya, yang glamour sekarang magic. Tawaran yang Allah bagi kepada umat ini tak ada berkurang walau sedikit. Seperti yang kita tahu dari segi sudut pendidikan, sains pendidikan mengatakan bahawa architecture, design, perakaunan. Sebelum Dia jadi orang yang suka tibai. Benda yang dibuat oleh manusia ni dia akan berubah dari masa ke masa. Saya rasa bulan Zulkaidah yang paling sunyi sekali di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada para penonton yang bersama kita pada hari ini. Jadi alhamdulillah, apa khabar para penonton di rumah? Jadi saya ucapkan semoga tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan sentiasa di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi insya-Allah hari ini kita bersama dengan panel yang istimewa dalam satu talk show Mutiara Minda yang bertajuk Nasyid Pasca PKP masih relevankah ataupun tidak. Jadi insya-Allah kita bawakan kepada anda hari ini istimewa panel kita yang berada memang penggiat seni dan juga penasyid tanah air. Nak tahu siapa? Kita nantikan sebentar lagi. Jadi insya-Allah sebelum itu kita mulakan dengan sedikit doa bersama-sama dengan saya, boleh tadah tangan kita doakan sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maksud dia tuan-tuan, ya Allah terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakan ikatan lidahku, fasihkan tuturku. Alhamdulillah. Semoga dengan doa yang kita bacakan tadi, segala yang pada malam ini dipermudahkan, segala pertuturan dan dilancarkan segala urusan kita malam ini. InsyaAllah semoga kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak perkenalkan panel kita pada hari ini. Jom kita layan dulu montaj video ini. Tanganmu samar meringankan, luburkan hatiku penuh ketulusan. Fikirkan tentang kemanusiaan, berikan harapan, semoga dunia ini disinar kebahagiaan. Itu dia. Macam mana tuan-tuan? Okey, kita dah kenal panel kita pada malam ini. Okey, sebelum menjemput tu, so apakah tajuk yang kita akan bawakan pada hari ini? Nasyid pasca PKP masih relevankah ataupun tidak? Okey, seperti yang kita tahu baru-baru ini COVID-19 ini menyaksikan hampir kesemua bidang ekonomi terjejas, termasuk industri muzik dan hiburan di Malaysia. Juga nasyid lah memang tidak terkecuali menerima tempiasnya. Kita boleh saksikan betapa genre ini terkesan apabila pengkaryanya sendiri menyuarakan mereka menerima kesan yang sangat besar tuan-tuan. Jadi kita perhati dengan nasib mereka dan juga sebenarnya berdakwah menggunakan media muzik ni. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama yang berhormat Senator Dato' Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri pada 6 Jun berkata, satu jawatan kuasa teknikal akan ditubuhkan bagi merangka pelan pembangunan industri nasyid dalam usaha memperkasakan semula industri berkenaan.
Okey, jadi hari ini kita mengambil tanggungjawab sama-sama berdakwah dan menyahut seruan melihat industri ini kembali gah. InsyaAllah kita doakan. Jadi dia membawakan kepada anda dua individu yang sememangnya pemain industri. Bagi kita menjawab, kita tak boleh nak jawab sendirilah. So kita bagi kepada yang pakar pada hari ini. Dan memang mereka ni yang pakar dalam bidang ni supaya kita dapat pencerahan dan apakah yang kita boleh harapkan dalam industri nasyid tanah air ini di saat negara yang orang kata belum bebas lah dengan pasca PKP ni kan. Jadi kita persilakan panel kita pada hari ini. Panel yang pertama iaitu Cik Muhammad Razin, Cik Mut dari Kumpulan Mestika, dan juga panel kedua kita Saudara Sufian Amrin ataupun kita lebih kenal sebagai DJ Pian. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Razin, DJ Pian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So kali ni kita jemput dua-dua sekali lah sebelum kita memperkenalkan. Apa khabar, sihat Cik Razin, DJ Pian? Alhamdulillah sihat. Baik, alhamdulillah sihat. Okey, Terima kasih Faiz. Okey, boleh kita gunakan panel kita yang pertama. Ya, panel kita pertama iaitu Presiden sendiri, Presiden Majlis Usahawan Nasyid Malaysia, Munsyid Cik Muhammad Razin bin Cik Mut dari Kumpulan Mestika yang sememangnya berpengalaman luas dalam industri nasyid ni. Okey, Cik Razin. Ya, saya. Selamat datang ya. Selamat datang ke talk show Mutiara Minda. Okey, untuk makluman kita dah berada di siri yang ke-12 ni kali ini sebenarnya. Okey. Jadi terima kasih kerana sudi menjadi panel. Sama-sama. Okey, baiklah, Cik Razin, saya teruskan dengan soalan pertama. Boleh kita mulakan dengan ringkas, Cik Razin? Ya. Okey, baik. Soalan pertama saya tunjukkan pada Cik Razin. Penonton ataupun peminat nasyid ni sendiri, peminat-peminat Cik Razin nak tahulah macam mana perkembangan Cik Razin sekarang ni, perkembangan semasa sewaktu ataupun pasca PKP ni. Dan soalan seterusnya saya teruskan dengan pendapat tuan. Apa sebenarnya yang didefinisikan dengan nasyid itu sendiri? Adakah dari segi genre nasyid tu ataupun dari segi roh dia ke apa semua? Silakan. Okey, terima kasih kepada Faiz kerana menjemput saya pada malam ni dan juga tim Yadim. Okey, pertama disebut apakah perkembangan terkini. Of course, sekarang ini walaupun kita dah di fasa PKPP, pemulihan, namun banyak lagi aktiviti-aktiviti bersifat mass gathering belum lagi dibolehkan. Dan sebenarnya nasyid kita, ramai artis nasyid kita sangat terkesan lah sebab kebanyakan konsert nasyid, artis nasyid ni dia banyak hidup dengan event-event lah. Banyak diaktif dengan event-event nasyid. So untuk saya sendiri of course memang show memang lama tak ada. So tumpuan kita kan sekarang ni lebih kepada pengimarahan. Contoh dia punya bahasa dia pengimarahan. Platform-platform digital yang ada lah. Instagram, Facebook, YouTube dan sebagainya. So kita fokus pada penghasilan konten-konten di digital media sosial. Dan saya sendiri tengah banyak buat engagement dengan banyaklah agensi kerajaan, Datuk Menteri sendiri. Alhamdulillah kita dah buat perjumpaan tempoh hari dan banyak input-input yang sangat bagus, perkembangan yang bagus untuk industri nasyid kita. Dan akan datang insya-Allah kita juga dijemput oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia untuk membuat perjumpaan di Parlimen insya-Allah hari Isnin nanti. So doakan, nampaknya alhamdulillah pasca PKP ni industri nasyid kita semakin diberi perhatian oleh pimpinan negara. Ini saya kira satu perkembangan yang baik dan alhamdulillah. Okey, untuk soalan kedua tadi berkenaan ada dua soalan tu tadi bagi. Soalan kedua kita bagi dua terus. Nasyid tadi kan. Okey. Pertama sekali kita harus faham bahawa nasyid itu bukan genre muzik. Kebanyakan orang faham genre nasyid. Actually it's not a genre. Bila kita sebut tentang genre ini dibahagikan mengikut penggunaan instrumen alat muzik. Contohnya rock, dia akan ada instrumen-instrumen sekalian yang menghasilkan bunyi rock. Jazz, ada instrumennya begini. Sedangkan nasyid sebenarnya dari segi definisi, saya tidak cakap tentang akademik tapi saya kata membuat definisi ini secara praktikal ataupun based on apa yang dipraktiskan dalam industri. Nasyid adalah bagi kami adalah satu seni nyanyian yang bukanlah mirip boleh katakan seni nyanyian Islam lah bahasa mudah dia, dan ia merangkumi pelbagai genre muzik. Ada rap, ada hip hop, ada macam-macam lah. Namun kita akui bahawa terasnya adalah
seni taranum Al-Quran itu sendiri. Itu dia punya root dia di situ, akalnya di situ. Tetapi oleh kerana Islam itu sifatnya sarwa jagat, sifatnya sangat orang kata luas, maka kita meraihkan kepelbagaian genre muzik yang ditampilkan dalam industri nasyid kita. Sebabnya mudah. Setiap bangsa dalam dunia ini mempunyai muziknya sendiri. Melayu ada muziknya, Cina ada muziknya, orang Afrika ada muziknya, orang Jamaika ada muziknya. So sebab itulah kita meraihkan kepelbagaian kebudayaan itu dan dirangkumkan dalam seni nasyid. Dan itu menggambarkan bahawa keterbukaan kita dan bagaimana kita meraihkan dan menzahirkan bahawa Islam itu sifatnya sarwa jagat. Itu perkara pertama. Perkara kedua adalah nasyid ini mempunyai ciri-ciri sendiri tertentu untuk kita katakan sebagai nasyid. Pertama, nasyid itu haruslah liriknya yang paling penting. Liriknya adalah satu perkara ataupun mesej, adalah satu mesej yang tidak melanggar syariat lah, mesej yang baik, cerita, sirah dan sebagainya. Itu perkara pertama. Kedua, ia dipersembahkan juga dalam suasana yang baik. Suasana maksudnya cara persembahan itu. Dia tidak bolehlah lagu nasyid tetapi dipersembahkan dengan cara yang tidak menepati akhlak Islam. Dan yang ketiga adalah faktor ataupun penyanyi itu sendiri. Maksudnya akhlaknya, penampilannya konsisten dengan akhlak Islam. Okay, itu dari satu segilah tiga ciri-ciri tadi. Dan ada falsafahnya juga. Kalau kita tengok dalam falsafah nasyid dia ada 3 benda. Pertama, nasyid ni mesti ada risalah. Risalah ni yakni lagu tu yang kita bawa. Risalah, lagunya, apakah mesej yang dibawa melalui lagu, risalah. Yang kedua, dia ada elemen dakwah. Dakwah bermaksud lagu yang dihasilkan itu dan penyanyi itu akan membawa lagu tu sebagai salah satu medium dakwah lah kepada madu'unya ataupun khalayak yang mendengar. Dan ketiga, dia ada juga elemen tarbiyah. Apabila penyanyi itu sendiri menyanyi, buat benda baik, maka dia secara tidak langsung mentarbiyah diri dia sendiri. So 3 benda ni mesti ada dalam nasyid. Falsafah, risalah, dakwah dan tarbiyah mesti ada dalam orang kata setiap karya, setiap persembahan dan setiap diri artis nasyid itu. Itu saya rangkumkan secara lalu untuk kita memahami apakah itu yang dinamakan sebagai nasyid. Itu saja. Masya Allah. Penerangan yang cukup jelas. Ni ilmu barulah buat saya dan juga sidang penonton sekalian. Sebab saya kira definisi nasyid secara jelas ni belum pernah lagi saya dengar sebelum ni. Ni pertama kali lah. Alhamdulillah. Maksudnya nasyid ni dia ada seni dia yang tersendiri lah. So dia bukannya genre yang pelbagai tu, tapi dia ada 3 benda tu yang memang kita kena tahulah dalam nasyid ni. Okay, subhanallah Tuan. Jadi saya teruskan kepada DJ Pian. Alhamdulillah, terima kasih Tuan. Panel kedua juga seorang yang tak asing lagi ni dalam industri nasyid tanah air ni. Malah suaranya berkumandang hampir setiap hari, insya-Allah. Hari-hari kita dengar suara ni, orang ni. Mana ada Sabtu Ahad saya tak kerja. Hari kerja lah. Hari kerja. Okey, hari kerja. Saya silakan saudara Sufian Ali. Kalau kita lebih popular dengan panggilan DJ Pian. Okey, DJ Pian terima kasih. Selamat datang ke Mutiara Minda. Saya rasa ini bukan kali pertama lah kita bekerjasama bersama-sama. Dan buat pengetahuan semua, kedua-dua panel kita hari ini adalah ikon dakwah Yadim. Masya Allah. Terima kasih Yadim. Itu yang hebat ni. Kepercayaan. Allah. Baik. Saya teruskan. Okay, DJ Pian selaku yang setiap hari ni lah, kecuali Sabtu Ahad setiap hari deal dengan lagu di radio ikim.fm. So bagaimana sambutan orang ramai ni terhadap nasyid sekarang ni, dan ialah apa perbezaan lah sebelum PKP dengan tempoh sebelum tu lagi. Mungkin sebelum tu tuan boleh ceritakan sedikit perkembangan dululah. So boleh ke soalan seterusnya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih sahabat kami, sahabat moderator Faiz Safwan yang juga merupakan seorang munsyid. So kalau mana-mana soalan yang hari ni panel Razin atau saya tak jawab, Faiz boleh tolong jawabkan sebab tajuk kita pun berkaitan dengan apa yang dibawa juga, iaitu relevankah nasyid pasca PKP. Kalau tengok pada tajuk tu, soalannya relevankah? Jawapannya senang je, relevan.
Itu je, dah habis dah forum. Tapi Masya Allah, terima kasih tahniah Yadim atas inisiatif ini untuk bawa kita membuka minda kita semua dan juga membuka hati juga sebenarnya. Sebab itu yang Tuan Presiden sebutkan tadi, Presiden Munsyid Razin sebutkan tadi, nasyid ni bukan sekadar genre muzik untuk menghiburkan hati, tapi ia membuka segala-galanya. Malah membuka jalan untuk kita semua ke syurga, Masya Allah. Itu satu mujahadah sahabat-sahabat munsyidin kita yang berjuang di atas gelanggang nasyid sekian lama, bukan sekadar untuk cari glamour, tapi untuk sama-sama ajak kita semua bawa ke syurga lah. Itu sikit gambaran lah apa yang penasyid buat. Bukan sekadar terkesan hebat sewaktu COVID-19 ni ataupun ekonominya, keluarganya, individunya dalam PKP dan juga COVID-19, tapi insya-Allah nasyid akan terus bangkit. Betul tak Presiden? Ya, betul, insya-Allah. Amboi. Dan kita juga nak ucap tahniah ahlan wa sahlan mabruk kepada yang dipertua Yadim yang baru. Ya, betul. Yang kita, insya-Allah. Razin nak ucapkan bagi pihak Munsyid, Razin. Ya, betul. Saya pun baru dapat baru perasan hari ini dari status Facebook dan Facebook Yadim jugalah. Dan jadi saya nak ucapkan tahniah kepada Al-Fadhil Ustaz Nasruddin Hassan yang telah dipilih sebagai YDP Yadim yang baru, dan semoga Al-Fadhil Ustaz akan dapat memikul amanah ini dengan baik dan menyuburkan lagi medan dakwah di negara kita, insya-Allah. Kan? InsyaAllah kami akan sentiasa sokong apa saja yang Yadim laksanakan lah. Nampak tak DJ Radio, dia pandai dia divert soalan. Sebab dia bagi pula kepada panel dia. Itulah dia nak jawab sikit je. Kejap lagi kau pula jawab soalan Faiz. Siapa moderator kan? Tak adalah. Siapa suruh jemput DJ Radio? Perkembangan Alhamdulillah Saujana juga macam Razin sebutkan tadi. Siapa tak terkesan dengan COVID-19? Siapa yang tak terkesan dengan PKPP, PKPB, PKPD, PKP daripada lebih kurang 4 bulan kita melalui ujian ni bersama-sama. Tapi itu hikmahnya sangat besar, Masya Allah. Kita dapat banyak belajar macam mana nak online, buat show online, bercakap online, appear ataupun buat dakwah juga secara online. Kita pun belajar banyak juga bersama para asatizah kita yang menggunakan platform online ni untuk menyampaikan dakwah. Apa saja yang disebutkan nasyid, apa saja yang hebatnya ataupun yang ada dalam elemen nasyid yang Tuan Presiden sebutkan tadi, itulah yang kita cuba sampaikan menerusi platform digital walaupun dalam keterbatasan yang teramat sangat. Nanti Tuan Presiden akan cerita apa antara bantuan-bantuan dan inisiatif yang kita bawakan menerusi munsyid. Cuma kalau Saujana, Alhamdulillah dalam PKP ni sempat kita orang buat baju, korang tahu. Ini antara itu lah, kalau nambang 7 ni 7 ni maknanya itulah kurta Saujana yang baru je dilancarkan sempena PKP. Nak kata PKP pun kita orang menjahit. Boleh tak? Boleh promo tak? Bukanlah nak kata perkembangan. Sebab kalau nak recording sebenarnya it's not that easy. Tak semudah kita boleh buat recording kat rumah, pacak mic, pasang komputer dan sebagainya. Sebab bila nak buat satu yang berkualiti ni memang tak dapat tidak kita perlukan studio rakaman dan sebagainya, kemudahan-kemudahan tu. Jadi kami rasa untuk recording rakaman kita biar selesai sikit PKP nanti baru kita fokus untuk satu yang lebih berkualiti dan lebih baik lah. Tu perkembangan Saujana. InsyaAllah lepas PKP nanti kita ada single insyaAllah. Di radio pula dalam PKP ni, untuk makluman pengetahuan Faiz, Razin, sahabat-sahabat kita di Yadim, Ustaz Makzan, Abang Syam pun ada kan, dan juga yang sedang menonton ni, kami di IKIM kalau dalam tempoh 2 tahun ni survey oleh GFK yang membuat kaji selidik ke atas media termasuk radio. Dalam 2 tahun ni Alhamdulillah IKIM berjaya mengekalkan jumlah pendengar atas ataupun melebihi 1 juta consistently. Jadi kat situ sambutan sangat positif, dan juga termasuk juga waktu tempoh PKP ni sebenarnya hari tu bulan 3 masa awal-awal COVID-19 ni kita tengah survey. Survey ni maknanya kita tengah buat satu kaji selidik lah untuk pendengar dan sebagainya kan. Tapi masa tu baru seminggu jalan dah COVID, lockdown, tak boleh keluar dan sebagainya. Jadi survey tu ditangguhkan seketika. Jadi kita tak dapat nak tengok specifically detail bagaimana sambutan pendengar, jumlah pendengar dan sebagainya untuk semua radio di Malaysia. Tapi kita kat situlah hikmahnya tadi, kita cuba juga platform digital. Bila on air radio,
kita online juga dekat Facebook dan sebagainya. Dari situ kita dapat tahu pendengar kita masih setia, masih dahagakan ilmu dan juga masih nak menghiburkan hati dengan hiburan yang mendidik jiwa menerusi nasyid. Cuma mungkin dia terkesan sikit, dia kurang sikit lah jumlah pendengar tu sebab rasa-rasa semua on air kat rumah sendiri kot agaknya kot. Tu yang agak terkesan sikit. Tapi alhamdulillah masih lagi positif, nasyid masih lagi diterima baik oleh para pendengar dan peminat kita. Wallahualam. Faiz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, maksudnya nasyid ni orang kata tak lekang lah dekat telinga. Sentiasa ada dan kita ucapkan terima kasih jugalah kepada ikim.fm sebab memang setiap hari memang putarkan lagu-lagu nasyid ni. Tak jemu-jemu insya-Allah. Jadi memang ada setengah-setengah daripada penonton yang memang dahagakan nasyid ni ataupun memang betul-betul peminat kepada industri nasyid ni. So kita kena hargai juga mereka ni kan, betul kan? Baik. Seterusnya lah saya buka soalan kepada Encik Razin selaku Presiden Munsyid Malaysia, masya-Allah. Okey, Encik Razin antara yang menemui Yang Berhormat Menteri baru-baru ni ketika diumumkan penubuhan jawatan kuasa teknikal tu kan, maksudnya mewakili Munsyid Malaysia. Mungkin Encik Razin boleh terangkan sedikit mengenai pertemuan tersebut lah, silakan. Okey, alhamdulillah saya rasa ini kali pertama kita menerima ataupun dijemput oleh Yang Berhormat Menteri, seorang individu bertaraf menteri untuk berjumpa. Dan saya nak ceritakan sikit lah orang kata latar belakang perjumpaan tu. Sebenarnya ia agak bukanlah kelakar tapi unik kerana pada malam sebelum perjumpaan itu dibuat, sebenarnya Yang Berhormat Menteri mungkin telah menghubungi saya melalui Instagram, DM. Wah, nampak tak kesan PKP? Kesan PKP. Mungkinlah dia tak ada apa nombor telefon dan sebagainya. Tapi malangnya ketika itu saya tak perasan mungkin dan hanya sedar bahawa dia DM tu esoknya. Pada awal pagi tu saya dihubungi oleh pihak TV Hijrah dan mereka telah mengaturkan pertemuan lah yang sebagaimana diarahkan oleh pihak menteri. Dan alhamdulillah pertemuan tu berjalan dengan lancar sekali. Saya pun orang kata tak tahu sebenarnya apakah agenda sebab ia agak ad hoc pada ketika itu. Dan apabila pergi ke sesi ataupun sampai tiba di bilik meeting di TV Al-Hijrah ketika itu, alhamdulillah pihak menteri telah mengeluarkan pelbagai pandangan beliau lah, kerunsingan beliau sebenarnya, keprihatinan beliau. Dia kata ketika itu saya masih ingat apa yang dia cakap. Saya sebenarnya saya rasa tak silap saya benda ni berlaku mungkin dalam meeting kabinet ataupun pasca kabinet. Dia kata bila dia dengar Yang Berhormat Menteri Komunikasi Multimedia sebut apa yang boleh ditanya, apa yang dia dibuat untuk membantu artis lah, artis yang terkesan dalam PKP ketika itu. Yang Berhormat Menteri Agama kita, Dr. Zul, terus dia terfikir, dia kata dalam benak pemikiran dia, budak-budak nasyid kita macam mana? Jadi daripada situlah tercetusnya, atas keprihatinan dia tercetusnya pertemuan pada hari itu. Dan inti utama perbincangan pada pagi tersebut adalah bagaimana kita nak membantu artis-artis nasyid kita yang terkesan dalam fasa PKP ini. Dan alhamdulillah sebenarnya sebelum tu dah ada pihak menteri telah pun dengan kerjasama TV Al-Hijrah telah pun orang kata memberi orang kata senang bahasa mudah dia peluang lah kepada artis nasyid terlibat dalam program TV Al-Hijrah ketika bulan Ramadan. Yang mana alhamdulillah ia telah memberi manfaat kepada lebih 70 talent dan tidak termasuk dengan kru production lagi. So dan memberi sedikit sebanyak pendapatan lah kepada artis-artis nasyid terlibat. Dan bila PKP ni masih panjang maka perlu dicari lagi idea lain ketika itu, dan Yang Berhormat Menteri telah pun mengeluarkan beberapa idea lah atas perbincangan tersebut. Antaranya sebab tu kalau kita perasan ada antaranya cadangan adalah jawatan bilan rawatib untuk artis-artis nasyid yang mungkin berada di sekitar Kuala Lumpur yang boleh berkhidmat dalam wilayah persekutuan, dan itu antara cadangan yang agak spontan pada masa itu dan ianya disambut baik oleh pihak menteri dan dipanjangkan pada pihak berkenaan. Yang kedua, ada beberapa lagi perkara yang dicadangkan adalah penelitian konten ataupun rancangan TV yang boleh melibatkan artis-artis nasyid kita, dan benda tu pun sedang dibincangkan dan sebenarnya kita ada satu program sempena dengan bulan Merdeka nanti, program yang bersama dengan artis-artis nasyid juga yang dengan kerjasama TV Hijrah insya-Allah,
yang insya-Allah akan juga melibatkan ramai artis nasyid, dan ini juga memberi peluang lah kepada artis-artis yang mungkin belum lagi dapat menjana pendapatan melalui stage show dan sebagainya. Selain itu juga banyak lagi perkara-perkara lain yang kita bincangkan. Sebenarnya selepas itu dah ada pertemuan kedua dah. Pertemuan kedua baru-baru ini pun di Putrajaya, sekali lagi kita bertemu, dan perbincangan tentang apa hasil daripada mesyuarat pertama itu pun telah diperincikan lagi, dan banyak lagi pihak Munsyid Malaysia juga telah membentangkan apa yang satu kertas kerja dasar ataupun kertas cadangan pelaksanaan, kita panggilkan sebagai PN 2020 ataupun Projek Nasyid 2020, yang mana ini satu perancangan yang meliputi gerak kerja yang perlu dilakukan oleh artis-artis nasyid, persatuan munsyid dan juga mungkin perlibatan agensi-agensi kerajaan untuk menyemarakkan lagi irama nasyid dalam Malaysia ini. Dan itulah mungkin akan dibawakan cadangan itu mungkin dalam mesyuarat jawatankuasa teknikal yang disebut oleh pihak menteri. Alhamdulillah, terima kasih banyak Tuan di atas jawapan yang memang sangat padat dan padu lah. Macam dekat parlimen kan jawapan. Yang musim dia macam ikut skema jawapan. Skema jawapan. Itu memang dalam kepala tu. Razin memang semua dalam kepala. Maksudnya pertemuan dengan yang bawa menteri tu berapa lama Tuan? Boleh saya tahu yang itulah. Okey, pertemuan pertama sekitar 2 jam seingat saya. Kita sempat makan tengah hari, lepas tu sambung lagi masa di TV Hijrah tu. Agak panjang lah. Saya pun agak orang kata terkejut juga sebab ni satu penghormatan kepada penggiat-penggiat nasyid. Maksudnya menteri ambil serius tentang irama nasyid kita, dan bila dia sanggup meluangkan masa yang panjang. Dan hari itu hari Ahad. Hari bukan hari bekerja. So bagaimana yang berhormat menteri Dr. Zul boleh meluangkan masa segitu panjang dengan kami, saya rasa itu satu penghormatan yang besar. Dan dalam pertemuan kedua pun masih lagi begitu, tak sampailah 2 jam tapi sejam juga. Jadi kita boleh faham bila seorang menteri boleh meluangkan masa yang agak panjang dengan kita, saya rasa itu satu bukan saja penghormatan tetapi dia satu melambangkan keseriusan dia lah dengan apa yang dibincangkan ataupun apa yang nak dibawa dalam irama nasyid kita ni. Masya Allah, Alhamdulillah. Satu kebanggaan lah orang kata boleh jumpa dengan Berhormat Menteri kan. Alhamdulillah. Okey. Baik, DJPN dari tadi macam nak berkata sesuatu, jadi saya teruskanlah dengan soalan bersama DJPN. Saya soalan seterusnya untuk DJPN. Ya Faiz. Baik, untuk DJPN, seterusnya kita tahulah nasyid ni masih ada lagi sambutan kan. Masih ramai lagi peminat-peminat nasyid ni, cuma berbanding dengan aliran lagu dan irama lain. Okay, so mungkin pada pendapat Tuan bagaimana cabaran semasa lah ataupun selepas PKP ni dalam industri nasyid ni? Silakan Tuan. Baik, terima kasih Faiz, terima kasih Razin juga untuk penjelasan dan pencerahan tadi. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang menonton dan juga respon. Saya duduk baca komen-komen juga ni, dan soalan juga. Nanti soalan tu bagi Razin jawab ya, saya tolong baca pun tak apa. Dan boleh. Banyak sahabat-sahabat kita yang nampak yang tulis komen ni, dia bukan sekadar ikut nasyid, minat nasyid, tapi dia memang nak mendalami nasyid. Sebab macam kita di Munsyid Malaysia, Munsyid ya, bukan Mursyid ya. Mursyid itu persatuan lain. Munsyid singkatnya ialah mereka yang bernasyid jugalah, maksudnya kan, orang yang membawakan nasyid, Munsyid, dan singkatan untuk Majlis Usahawan Nasyid Malaysia. Terima kasih Mai Din Fusionista, kalau boleh saya baca sambil-sambil Katanya Mai, pada pandangan beliau penasyid mesti berilmu, bukan sahaja dari segi teknik nyanyian dan feel saja. Itu memang core lah kan, insya-Allah. Malah penasyid mesti mahir dalam perkara-perkara teknikal, dalam muzik, sound, teori muzik, boleh baca note, dahsyatnya kan, permainan alat muzik, instrumen, nak control PA system, audio engineering, stage management, and also business and music. Saya sangat setuju dengan apa yang Mai, sahabat kita Mayudin, dia percussionist hebat, kaki pukul ni. Sebab pada pandangan saya, macam Faiz tanya tadi, kalaulah kita nak tengok pada ramainya followers, viewers, fans and friends untuk menentukan berjaya atau tidak dakwah kita, payahlah lagu tu. Ingat tak kalau tengok
dakwah Nabi Nuh alaihi salam, macam mana mencabarnya baginda dalam 1000 tahun, berapa ramai yang mengikuti dakwah beliau. Satu ujian dan satu iktibar yang sangat besar untuk kita. Jangan kita kejar semata-mata pada jumlah betapa ramai ataupun berapa ramainya yang mengikuti kita, tapi biarlah apa yang kita buat tu berlandaskan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, perintahkan, dan itulah yang kita cuba usahakan nak bawa dalam nasyid. Sebab tu mungkin bila Tanwir kata lagu nasyid dulu rentak Arab, wah tentang nasyid sekarang dah macam moden sangat. Mungkin sebab tu buat nasyid makin drop. Ya ke? Soalan ya ke tidak tu pada saya itu juga satu cabaran untuk kita lah. Macam mana kita nak, pada kami tak anggap ini satu persaingan dengan genre lain. Sebab genre lain mereka ada trend, strategi, marketing yang mungkin berbeza, agak trendy dan juga mungkin agak popular. Sebab mungkin populis itu menjadi satu trend untuk menjadikan view di YouTube banyak, fans ramai supaya ramai peminat, kalau jual barang ramai yang beli dan sebagainya. Tapi nasyid dia ada serampang 14 mata. Selain daripada hits dan view yang tinggi, tak dinafikan banyak juga lagu nasyid yang sebenarnya dapat view yang tinggi. Contohnya macam Raihan Alif Sata sesungguhnya dah 22 juta. Intim rasanya 7 juta lagu dia tu saja. Baru berapa lama kan, dan ramai dan banyak lagi lagu juta-juta. Razin nanti kalau buat lagu solo je pun juta-juta tu followers tu. View. Kan? Tapi itulah nak kata, sebab kita we don't compete other genres menerusi view ataupun hits di situ. Sebab inilah nasyid, macam Tanwir cakap betul-betul. Saya tadi sempat yang tadi terbuka satu YouTube perkongsian Datuk Badli Shah Alauddin, boleh kongsikan. Di Malaysia, siapakah penasyid yang paling awal di Malaysia? Soalan beliau dalam satu ceramah, dia kata, pernah tak semua dengar nama Zaharah Agus? Kan? Siapa Zaharah Agus? Ataupun turut dikenali sebagai Latifah binti Latif. Kenal? Tak. Dialah ini isteri pertama kepada Abang Jamil, Madu 3. Butang baju mana, abang mana pah. Itulah Latifah yang dimaksudkan. Beliau pelakon juga dalam filem Madu 3 tu. Dan beliau juga antara tahun 50-an yang menyanyikan lagu nasyid, antara lagu terawal. Kalau sejarah awal tu ada lagi lah sebenarnya ya. Cuma nak kata beliau antara yang bawa lagu Tiang Agama tajuknya, cerita pasal sembahyang weh. Kan? Jadi nak kata itu sikit sejarah lah. Macam mana orang seni dalam nasyid ni, dia bukan sekadar macam Mahyudin sebutkan tadi, dia bukan sekadar tahu nyanyi dan feel saja, tapi dia boleh buat serba-serbi dalam bidang seni, termasuk juga mahir dalam pelbagai ilmu, baca muzik dan sebagainya. Dan Alhamdulillah, kalau ingat 20 tahun yang lalu, masa awal-awal Raihan Hijaz Rabbani muncul, masa tu juga nasyid dikaitkan dengan diorang ni budak bijak, budak IPT, universiti semua, tanpa kita niat untuk tidak merendahkan mana-mana genre atau sahabat-sahabat yang lain. Tapi nak kata nasyid ni bukan calang-calang orangnya. Kita buat satu yang betul-betul kita belajar dengan ilmu insya-Allah, dan juga ada panduan supaya dia boleh bawa kita lebih jauh. Dan tanpa melupakan juga kalau dalam nasyid di YouTube ni, antara yang paling tinggi juga Sabian lah kan. Dia punya Din Salam je 276 juta. Ya Maulana tu 326 juta. Nak kata, so macam kalau ikutkan jauh sangatkah tertinggal nasyid ni dengan genre lain? Saya rasa tidak. Wallahu a'lam. Masya Allah. Tak salah lah kita jemput panel DJ Pian ni. Sebab memang data-data semua dalam tangan tak adalah. Saya support presiden je. Masya Allah. Okay, sekejap lagi mungkin kita boleh bacakan komen. Ada beberapa komen ni lah daripada Zamzar Rizal. Komen dia macam ni. Bila kita lihat industri nasyid sekarang, ramai golongan artis BBNU yang lahir yang lahir bak cendawan dan boleh menghasilkan lirik dan lagu sendiri. Soalannya, bagaimana industri nasyid boleh menghasilkan BBNU yang berkualiti menjadi pelapis munsyid yang ada? Munsyid lah, bukan mursyid lah. Okay, mungkin kita bagi presiden ataupun JPN sendiri. Komen tadi tu panjang. Bila keluar komen tu kan nampak jambul aku je. Razin silakan saja je. Okey. Silakan. Sebenarnya benda ni dah sebut oleh dalam Pian, komentar daripada Pian tadi. Benda ni perlukan ilmu. Okey, ilmu yang paling penting sekali, maksudnya persediaan dari sudut
artis itu sendiri untuk memasuki dalam satu bidang, nasyid pun memerlukan ilmu. Dia bukan sekadar dengan bakat mata-mata, tidak boleh. Dia mesti ada ilmu. Ilmu yang disebutkan tadilah, ilmu nyanyian, ilmu muzik dan sebagainya, ilmu pengurusan, ya. Ramai juga artis yang boleh menyanyi dengan bagus tapi tidak bagus dari sudut pengurusan. Maka menyebabkan beliau fail untuk manage show, untuk manage media sosial dan sebagainya. As simple as that. So ilmu tu sangat penting. Dan itu perkara yang pertama lah. Dan kedua, sebenarnya kita harus ada juga support system yang baik, sebenarnya bagus, untuk melonjakkan seseorang artis nasyid itu, sama ada BBNU ke artis lama ke. Support system kita ni yang perlu bagus dan juga cukup kuat. Kita bagi contoh mudah, kalau saya boleh bagi ini. Dalam industri showbiz, faktor investment ataupun pelaburan, bahasa Melayunya, pelaburan untuk sesuatu sesuatu facility itu sangat penting, equipment. Selain daripada sebakat satu benda lah. Kita bagi contoh, kalau satu event nasyid kadang-kadang yang dibelanjakan hanya sekitar 10,000 kita kata, berbanding dengan event AJL yang berjuta-juta. So of course dia akan different. Jadi kita memerlukan sokongan yang ekosistem yang lengkap. Saya bagi contoh mudah. Kalau kita bayangkan industri halal kita ada berapa? Saya rasa dekat berapa ratus bilion. Trilion potensinya. Halal kita. Berapa banyak daripada amount yang dijana melalui industri halal itu kembali kepada penghasilan konten Islamik, penghasilan lagu-lagu Islamik dan sebagainya. Maksudnya kembali itu bukan dalam bentuk yang kita kata nak bagi saja-saja, tidak. Bukan itu yang kita minta. Maksudnya mungkin engagement dengan artis sebagai duta mungkin, ataupun sponsor event-event Islamik, event nasyid dan sebagainya, filem-filem Islamik. So bagaimana kita nak mendapatkan sinergi itu harus dikuatkan, sebab of course kita memerlukan dana yang besar juga untuk memastikan sesuatu produk itu berkualiti. Jadi mungkin ramai yang bercakap tentang produk halal, minuman halal, dan sebagainya, tetapi tak ramai yang bercakap tentang, saya tak naklah sebut istilah ni macam tak betul juga, hiburan halal ni macam tak betul juga. Seolah-olahnya begitu. Maksudnya tidak diberi perhatian sangat. Kita sebab kadang-kadang industri halal, tetapi yang kadang-kadang produk tu halal, tetapi yang engage artis tu kadang-kadang tidak menepati juga apa yang diperjuangkan halal itu. Seolah-olah begitu. Jadi kita harus fikir balik perkara ini, bagaimana mungkin sama ada bahagian halal hak ke ataupun agensi yang menguruskan soal halal di negara kita boleh mencari fine tune di manakah kita boleh mendapatkan kerjasama antara kedua-dua pihak ini. Bagaimana industri halal yang berbilion-bilion nilainya itu dapat membantu. Mungkin tak banyak, 1%, mungkin 0.5% ke 0.01% ke, tapi ada portionnya untuk kita menghasilkan konten-konten yang baik. Yang saya rasa semua orang nak konten yang baik, konten yang menepati syariat. Orang kita kalau sebagai ibu bapa, sebagai abang, sebagai kakak, mungkin tak nak kita, contoh generasi muda kita banyak tengok di internet sebagai contoh konten-konten yang tidak baik, tidak memberi manfaat ataupun boleh merosakkan minda mereka. Tetapi pada masa yang sama kita tidak membantu penghasilan konten-konten yang baik ini, lagu-lagu yang baik ini, tapi kita menyokong jadi bagaimana benda tu boleh berlaku jika tidak mendapat sokongan yang cukup. So memang saya sangat penting untuk kita mencari kebersamaan ini, dan kita kena buang stigma. Saya bagi contoh ni banyaklah, saya rasa bukan event nasyid saja, event agama saja kita kata bila panggil hati nasyid dia akan cakap free sabilillah. Bukan fi sabilillah. Free terus, free sabilillah. Ni dakwah tak payahlah bayar apalah, contoh. Okey, tapi dia tak kira yang artis nasyid tu datang dengan minyak kereta, dengan ni dan sebagainya. Tapi pada masa sama mungkin pengajar yang sama bila panggil artis lain, dia boleh bayar sampai 20,000 pun. Kan.
benda ni berlaku. Saya sebut ni sebab benda ni berlaku. Jadi dan kadang-kadang orang ni juga yang duk kata dakwah dan sebagainya. So di mana sebenarnya keadilan di situ dari sudut orang kata Islam itu kita selalu sebut pasal adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adakah dakwah ini tidak memerlukan dana untuk digerakkan, dipacu? So kita kena tengok dari konteks ini dan bagaimana untuk menghasilkan satu situasi yang menang-menang, dakwah dapat berjalan dengan baik, dapat dihasilkan dengan baik. Dan saya kira hati-hati nasyid kita sangat terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak. Dan tentunya insya-Allah dengan sokongan yang baik, bukan sahaja daripada agensi kerajaan, daripada peminat dan sebagainya, dan badan-badan korporat, kita akan dapat terus menghasilkan bukan saja talent tetapi juga konten-konten yang baik, yang berkualiti, setanding dengan apa yang kita harapkan. Sebab banyak kali saya dengar anugerah nasyid macam ni je, ada orang buat AJL lagi bagus contoh, sedangkan dia tak tahu yang AJL tu berapa juta dia spend kan. Nasyid ni kadang-kadang 100,000 pun tak sampai contoh. Jadi it's not an apple to apple, dan tidak adil berkata begitu tanpa kita mengenal pasti apakah punca berlakunya sedemikian rupa. Namun kami sebagai penasyid, komitmen kami, insya-Allah saya rasa semua orang pun rakan-rakan penasyid kita, selagi mana kami akan tetap berjalan, sama ada dengan bantuan ke, tak ada bantuan ke. Dan saya ingat sebut di sini bahawa hati-hati nasyid kita banyak ke luar negara sekalipun, persembahan di luar negara. Kalaulah artis-artis lain, minta maaf saya ni macam nak mempelek, bukan nak mempelek, tapi artis-artis lain mungkin kebanyakan yang pergi ke luar negara buat persembahan. Sebagai contoh adalah melalui mungkin bantuan ataupun program daripada misi kerajaan dan sebagainya. Tapi artis nasyid telah membuktikan bahawa nasyid kita ada demand di luar negara, kita boleh pergi keluar bukan tanpa bantuan tetapi tanpa ada satu menumpang peluang yang dibuka oleh pihak kerajaan. Intim yang terbaru pergi ke Kanada, sebelum Rehat ke France, UNIC pernah ke South Africa, siapa lagi, Robani pernah ke Kuwait dan sebagainya. Dan inilah yang membuktikan bahawa nasyid kita ada potensi untuk dijadikan komoditi yang boleh dieksport ke luar negara dan mempunyai impak ekonominya. Walaupun kita rasa macam agak jauh dan agak ambitious, tetapi saya yakin dan percaya kerana apa? Buktinya ada. Hati-hati kita telah pergi ke luar negara dengan sendiri, dengan demand daripada pihak luar negara, dan saya kira ini cukup membuktikan bahawa kita mampu untuk pergi lebih jauh dan membangunkan industri ini dengan walaupun tanpa bantuan yang sepenuhnya. Bayangkan kalaulah perkara-perkara tadi yang saya sebutkan tadi dibantu, disokong dengan kuat oleh pihak kerajaan ke korporat ke agensi dan sebagainya, bagaimana dia akan pergi lebih jauh untuk masa akan datang. Itu dia. Betul, masya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih banyak Encik Azin di atas penerangan yang cukup mantap, padat. So saya simpulkan kat sini untuk yang soalan daripada penonton ni, mungkin perkara utama yang perlu ada pada musyid muda ni untuk berjaya, yang utamanya ialah disiplin. Betul Encik Azin ya? Betul. Salah satunya betul, disiplin ni lah, sebab disiplin sangat penting. Dan kita kena ada satu perkara yang saya rasa tidak begitu best lah. Kita ni kadang-kadang cepat berpuas hati satu, dan kita bila kita belajar kadang-kadang kita terlalu yakin dengan diri sendiri. Maksudnya kita buat satu benda tu tanpa reference daripada orang yang lebih berpengalaman dan sebagainya. Dan sangat penting dalam bidang apa-apa pun, saya rasa mentoring itu sangat penting, bisnes ke dalam bidang seni ke. So, untuk kita pastikan bila kita ada mentor, bila kita ada reference, paling tidak kita tidak akan mengulang kesilapan yang sama yang telah dibuat oleh mentor kita ataupun senior kita. Jadi sangat penting untuk kita belajar dan membuat rujukan supaya paling tidak kita dapat buat satu yang lebih baik daripada apa yang telah dihasilkan sebelum. Baik, insyaAllah terima kasih diucapkan kepada panel kita Encik Azin di atas penerangan yang sangat jelas, yang saya rasa itu adalah antara nasihat lah kepada penggiat-penggiat musyid yang muda ni, yang baru orang kata dia bukan istilah BBNU, mungkin baru nak start dalam industri ni. So
Baru nak start ya. BNS, betul. Jadi untuk yang seterusnya, sebentar lagi kita akan masukkan komen. Sebelum tu saya nak tuju pada DJ Pian lah. Bila kita sebut tadi pasal anugerah nasyid kan. Dia sebut anugerah nasyid ni anjuran ikim.fm. Gitu. Saya rasa tepat kita tanya pada DJ Pian. Terus soalan seterusnya, dulu kita ada AN. Mungkin AN 17, AN 2019. So mungkin pada pandangan tuan sendiri sebagai penganjur kan untuk mewakili ikim.fm secara view lah, mungkin boleh terangkan adakah berkemungkinan ianya diteruskan ataupun perlu diwujudkan semula ataupun macam mana? Tuan, silakan. Terima kasih Faiz, terima kasih Razin dan juga terima kasih yang masih lagi setia menonton, dan juga kalau ada komen kenapa korang suka nasyid, relevan ke nasyid Ida, tulislah kat komen tu, ataupun soalan-soalan nanti kita kongsi. Nanti kita kongsi. Huzaimi Zaini pun salah seorang Huzaimi Nasihat, salah seorang ikon dakwah Yadim juga. Beliau sangat aktif melatih ataupun membangunkan bakat-bakat baru khususnya di kampus di USIM lebih spesifik. Dan dia kata, budak-budak baru nasyid tengok ke program ni? Korang tengok tak? Tahu tak ada. Paling kurang kita ada wakil seorang, Faiz salah seorang je lah kan. Yang mana mungkin nanti dia akan sampaikan dekat grup WhatsApp nasyid muda, munsyid muda. Afad pun jawab, relevan sampai hujung nyawa. Saya sangat setuju. Itu juga jawapan untuk anugerah nasyid IKIM. Dan alhamdulillah 6 Julai, 6 hari bulan 7 hari tu genap 19 tahun radio IKIM bersiaran ke udara, dan alhamdulillah rasanya kita sendirilah antara kita mungkin dah didendangkan dengan pelbagai lagu-lagu yang kita dah pasang sejak 19 tahun lalu, dan juga dikongsikan ilmu-ilmu yang bermanfaat oleh para asatizah kita 19 tahun. Dan sekarang mungkin ada sikit perubahan lah, nama lah, jangan kita sekarang sebut radio IKIM je, tak ada .fm dah. Radio IKIM, inspirasi euforia Islami. So tagline dia pun ada tukar sikit dekat situ. Tapi nak kata relevan atau tidak, boleh diteruskan atau tidak, tolonglah teruskan. Sebab itulah antara platform. Sebab saya bercakap atas sebagai munsyid kot, sebagai penasyid dan saujana yang turut juga mengikuti perkembangan di Radio IKIM. Sebab itulah antara, bila ada platform sebegini, ada anugerah nasyid, sebelum ni pun ada anugerah nasyid.com, lepas tu sebelum ni ada AIM, ada kategori nasyid, ABP ada kategori nasyid. Kalau dapat dibuat balik, diperkenalkan kembali kategori tu, tolonglah buat. Sebab saya rasa tak mati dia kalau perkenalkan ataupun kekalkan kategori nasyid dalam AIM atau ABP. Tolonglah. Itu je. Kami ni bukan nak kata alim sangat, masuk Dewan PWTC tiba-tiba semua jadi insaf. Tidak. Bukan itu matlamat kita. We are sharing the same cake together kan dalam industri kita. Jadi apa salah? Kami ada salah ke? Tak kan? Jadi apa kata kalau kita meriahkan lagi? Baik, tentang apa yang kita IKIM bawakan, mungkin ada sedikit keterbatasan dari segi bajet, dari segi mungkin lokasi, ataupun dari segi macam-macam lah mungkin keperluan lain. Sebab macam Razin sebut, nak buat anugerah, nak buat pentas besar ni bukan sikit-sikit bajet yang diperlukan. Perlu pelaburan, tajaan dan sebagainya kan. Jadi kita harapkan benda ni dapat diteruskan pada saya, walau apa pun saiz pentasnya pada saya. Sebab kreativiti, macam saya suka ulang bila cakap bab kreativiti ni, bila kita berada di tempat yang sempit, bila kita dihalang ataupun dikekang oleh pelbagai kekangan dan ujian dan halangan, kreativiti akan keluar daripada halangan tersebut. Kalau kita mudah, petik jari dapat duit, minta dapat, itu dapat, kreativiti akan kurang. Sebab apa? Sebab kita terlalu mudah untuk buat itu dan ini, akhirnya kita kurang menghargai usaha dan perjuangan kita. Kreativiti akan datang bila kita bajet siput tapi kita tetap boleh buat. Kan bagus tu. Pentas kecil tapi bila dalam online nampak pentas gah besar konon-konon kan. Sebab apa? Kau pakai green screen. Contoh. Dan kat situ pada saya teruskan dulu sebab kalau kita buat benda yang bagus, benda yang baik, berkualiti, orang akan nampak. Macam Razin sebut tadi lah, nasyid selama pengalaman kami 23 tahun lebih, raihan nasyid kontemporari lah, masih lebih spesifik. Nasyid macam saya pernah ikut raihan pergi Trinidad and Tobago. Masa tu saya pun heran, siapa yang jemput diorang ni? Trinidad ni dekat Caribbean jauh tu, 24 jam nak perjalanan, tukar flight, naik flight dan sebagainya. Tapi diorang jemput raihan datang ke sebuah negara yang tidak pun melalui mungkin Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan sebagainya pada waktu itu, tapi mereka dijemput secara direct langsung. Maknanya kuasa atau value nasyid kat luar ni tinggi. Dan juga tambah lagi kalau dapat sokongan daripada kerajaan, ada platform-platform tertentu, mungkin ada dana tertentu, kita boleh pergi lebih
jauh. Mana nak pi mana pun boleh kalau dapat sokongan. Jadi saya harap macam anugerah nasyid IKIM tu, walaupun mungkin namanya ada yang kata kenapa sekejap 17 lepas tu lompat jadi 19, sebab dia ikut tahun tahun penganjuran nasyid tersebut. Dia tak ikut AN1, AN2, AN3 macam AJL sampai 35, 30 macam itulah. So kita harap dapat diteruskan, cuma kita kena betulkan persepsi macam Razin sebut tadi, nasyid ini bukan free sabilillah. Kenapa kita kan kalau betul fi sabilillah dan ada orang boleh dapat pay sabilillah why not kita mantapkan dan kemaskan lagi, tambah-tambah lagi kalau benda tu bawa pahala juga untuk kita yang terlibat dengan perkara ni. Nanti kita raikan soalan, banyak soalan masuk ni. Faiz, back to you. Terima kasih. Wallahu a'lam. Saya nak tambah. Masya-Allah, terima kasih kepada DJ Pian. Okey, boleh silakan Cik Razin. Nak tambah? Saya nak tambah sikit apa yang Pian sebut tadi. Sebenarnya kalau ditanya tentang adakah anugerah nasyid IKIM akan diteruskan, ini saya pun walaupun bukan orang IKIM, saya nak sebut sebab saya ingat malam anugerah nasyid yang lepas, pada malam tu selepas selesai anugerah tersebut, saya dipanggil oleh yang berbahagia Tun Ahmad Sarji ketika itu, pengurusi IKIM. Dia sebut, Zain, kita terus buat set up meeting untuk kita plan next event, next anugerah. So bermaksud di situ dari segi keinginan dan iltizam pihak IKIM, memang dia mahukan diteruskan anugerah nasyid ini, sebab dia nampak, saya rasa yang berhormat Tun dan juga Datuk KP pun untuk ketua pengarah IKIM nampak kepentingan nasyid ini untuk diketengahkan sebagai salah satu instrumen dakwah dan hiburan yang bermanfaat kepada kepada khalayak ramai. Jadi IKIM memainkan peranan yang penting dalam merealisasikan ini dengan popularnya anugerah nasyid IKIM ni, sebab anugerah nasyid IKIM ni adalah salah satu anugerah yang mendapat sambutan yang sangat baik daripada awal penganjuran yang pada 2004 dulu, saya ingat saya 2000 ataupun lebih awal daripada itu, 2003, 2004 dan sebagainya, sehinggalah ke hari ini, dan mendapat perhatian senantiasa ditunggu-tunggu oleh peminat nasyid. Jadi kalau ianya tidak diteruskan, maka satu benda yang cukup orang kata mendukacitakanlah dan satu kehilangan besar. Dan saya yakin dan percaya, dan dalam pertemuan berikutnya dengan pihak IKIM, dengan yang berbahagia Tun dan juga barisan pimpinan IKIM, memang mereka sangat committed untuk memastikan bahawa anugerah nasyid IKIM ini teruskan. Malah mungkin ada penambahbaikan lagi, dan pihak munsyid pun ada cadangan-cadangan tertentu yang kita buat untuk, walaupun mungkin dengan bajet yang terhad, tapi untuk kita menjadikannya satu benda yang lebih meriah dan dilihat lebih gah daripada penganjuran yang sebelumnya. Sebab kita, of course, kita dalam Islam, setiap benda yang kita buat harus hari ini lebih baik daripada semalam dan seterusnya. Jadi itulah yang akan, insya-Allah saya yakin, yang akan dilakukan oleh pihak IKIM, anugerah nasyid IKIM, dan mungkin anugerah-anugerah lain juga akan dianjurkan selepas ini. Saya ada juga ura-ura bahawa mungkin anugerah media Islam negara juga akan kembali. Saya ada dengar-dengar juga. Jadi di situ juga mungkin akan ada elemen nasyidnya, di situ juga dipertandingkan. Saya dengar mungkin begitu juga akan berlaku. Wallahu alam. Tapi apa pun saya mengharapkan agar spirit ataupun semangat yang dibawakan oleh IKIM ini pun dikongsikan juga oleh agensi-agensi lain, dan juga sama ada badan korporat, agensi kerajaan, untuk sama-sama kita melihat nasyid ni sebagai satu aset yang cukup berharga dalam masyarakat kita di Malaysia. InsyaAllah. Baik, terima kasih penerangan yang sangat jelas daripada Encik Razin. Gitu. Okey, buat para penonton di rumah, jangan lupa like dan kita share banyak-banyak supaya ramai lagi yang boleh dapat info ni lah. Okey, dan mungkin kita boleh bacakan sedikit komen dan juga soalan. Stand by lah DJ Pian, sebab cara dia jawab tadi dia macam dan tiba-tiba okey, bersama saya IKIM Inspirasi Infolia Islami gitu. Dia hafal lah tagline, dahsyat ni Faiz. Gitu. Sebab dengar setiap pagi Alhamdulillah. Masya-Allah. Okey, baik. Daripada Huzaimi Zaini. Okey, dia punya pandangan, belajar dan terus belajar. PBNU ni ramai. Dalam nasyid pun sangat ramai. Dari pertandingan sekolah hingga ke IPT. Cumanya konsep nasyid yang nak di tengah tu perlu sesuai dengan target audience, terutamanya remaja lah. Yang bapa dan mak remaja pun dah banyak grup nasyid yang sebaya dengan diorang. Okey, gitu. Okey, soalan daripada Maidin ni juga.
Soalan dia, adakah kepada DJPN ya? Soalannya, adakah nasyid ni perlu diterbitkan dalam scene secara bermusim gitu, macam drama pula Contohnya zaman Raihan, Hijaz, Robani, Diwani, Jauhari, Mustika mengetengahkan konsep vokal dan perkusi. Zaman Nausihat, Saujana, Firdaus pula dia pula konsep pop nasyid. Zaman Intim, Yunaisi Hati berkonsepkan neo pop nasyid dan seterusnya. Okey, boleh bagi pandangan sikit mungkin? Silakan DJPN. Saya rasa ni kita kongsilah jawapan ni sama-sama dengan Razin. Razin pun ada input yang mungkin nak dikongsikan juga ikut pengalaman masing-masing. Cuma pada pandangan saya betul apa yang Mai sebutkan tadi, seakan adakah musim-musim tertentu. Saya pernah dengar ataupun kita juga mungkin pernah dengar satu teori kata rotation ataupun role untuk satu industri genre muzik ni 10 tahun. Ada orang kata macam tu. Sebab sebelum zaman kegemilangan nasyid contemporary 1998 lebih kurang macam tu, 10 tahun sebelum tu adalah zaman kegemilangan dangdut. 10 tahun exactly atau lebih kurang lah. Dan kemudian orang letak pula okey nasyid 10 tahun. Lepas tu lepas nasyid apa? Tak tahu. Mungkinlah adalah mungkin 10 tahun dan 10 tahun begitulah. Kemungkinan ada benarnya mungkin dari segi apa yang sahabat kita Mayudin sebutkan tadi akan ada sedikit perubahan kalaupun bukan dari segi genre keseluruhan, tapi ya mungkin turut melibatkan perubahan dari segi music, influence music, penggunaan instrumentation ikut trend-trend semasa. Sebab ini semua memang tak dapat tidak kita kena kaji juga apa yang diperlukan oleh pendengar dan peminat. Tapi asas G's ataupun elemen utama dalam nasyid tak dapat tidak kita tak lari daripada, maaf mungkin istilah nampak berat sikit, syariat itu sendiri. Sebab dalam nasyid lah kita belajar tentang semayang. Kalau macam nak ingat waktu sembahyang, nak ingat sembahyang berapa rakaat, sembahyang macam mana, mungkin nasyid ini menjadi pemudah cara untuk menyampaikan mesej apa itu ibadat, syariat, bab tauhid, bab agama. Malah perkara asas ataupun core dalam nasyid juga perlu rujuk pada ayat Al-Quran, pada hadis, pada semua yang sandaran-sandaran yang mengajarkan kita tentang syariat dan agama itu sendiri. Sebab contohlah kan macam lagu Raihan, puji-pujian, tak ke semua tu sebut kalimah syahadah, alhamdulillah, subhanallah. Kalau dengar lagu Demi Matahari dan Sinarnya di Pagi Hari, surah Asy-Syams daripada Al-Quran rujukannya. Dan banyak lagu Mustika sendiri pun banyak, tak tersebut aku banyaknya. Lagu Sepohon Kayu kan, Sepohon Kayu sekali. Sepohon Kayu sekali nantilah. Walaupun mungkin dalam lagu tu tidak ada ayat Quran tu kita bacakan, tak boleh macam tu, tapi sandaran kita itulah nasyid, core ataupun rujukan utama kita. So pada saya, kalau musim-musim tadi tu lantak pilah macam mana bentuk muziknya dan sebagainya, rujukan atau sandarannya perlu pada apa yang digariskan. Sebab kalau tengok sejarah-sejarah dulu pun Wali Songo, Imam Sunan Kalijaga bawakan lagu Lir Ilir. Dia masa tu orang tak nak dengar ceramah, tak nak belajar agama dan sebagainya. Dia bawakan lagu dan syair. Lir Ilir ni cerita tentang pokok buluh, ada buah belimbing buluh. Buah belimbing, ambil buahnya, buat cuci baju, lepas tu bersihkan bajumu itu hari-hari supaya kelihatan suci dan bersih. Dan itulah hidup kita dengan solat, kena selalu solat supaya kita bersihkan hati. Jadi benda ni sampai sekarang relevan. Inilah asas yang kita gunakan dalam nasyid. Dan satu lagi boleh sentuh bab point tentang musim. Saya rasa saya sangat cadangkan dan sangat galakkan kita buat balik apa yang abang-abang kita buat dulu. Musim, kita gunakan nasyid ni sebagai ingatan kepada masyarakat tentang hari-hari kebesaran Islam. Why not? Asal Maulid aja kita keluarkan lagu single tentang Maulid. Hijrah aja kita ada. Saya rasa Yadi mungkin boleh sponsor kot single untuk hijrah. Dah dekat dah Ma'al Hijrah. Kan? InsyaAllah. Kita boleh utarakan benda ni. Terima kasih Yadi. Dan hari raya haji, puasa, semua tu ada musim tertentu yang boleh kita bawakan, gunakan nasyid untuk ingatkan kita hari kebesaran Islam. Wallahualam. Masya-Allah, betul. Mungkin Cik Razin ada penambahan daripada soalan ni? Saya nampak apa yang disebut oleh Mai tadi juga, bagaimana kalau kita lihat di situ adalah evolusi dari sudut muzik nasyid. Kita tengok peringkat awal kemunculan nasyid contemporary lebih pada kompang base, percussion base musiknya. Kemudian bila masuk tahun 2000 ada intim di situ, maka dia dah mula sedikit moden dan ada penggunaan, dah start mungkin penggunaan alat bertali, mandolin, gitar dan sebagainya. Dan makin advance sampai Mustika sendiri pun pernah orang terkejut bila kita orang buat gothic rock.
satu benda yang agak asing dalam muzik nasyid tapi telah dicuba oleh Mestika sendiri. Dan banyak lagi lah Nasihat sebagai contoh pun sangat terkedepan dalam gubahan muzik-muzik mereka. Dan ini adalah satu evolusi, dan evolusi ini juga sebenarnya melambangkan bagaimana ilmu itu memberi reflect kepada karya-karya yang dihasilkan oleh artis nasyid kita. Saya bagi contoh mudah kenapa peringkat awal dulu kita lebih banyak pada percussion ataupun acapella, kerana mungkin pada ketika itu kita banyak mengambil pendapat tentang keharusan alat muzik itu lebih kepada percussion base, bukan lagi muzik bertali dan masih ada isu bertali, bertulus udara dan sebagainya. Namun apabila satu diskusi dibuat, rujukan dibuat oleh ulama, ada pendapat-pendapat yang baru yang dirasakan lebih sesuai ataupun lebih kuat, maka pendapat tu diambil dan diterjemahkan dalam karya-karya terbaru. Itulah yang proses yang berlaku. Maka kita nampak sebagai satu proses pembelajaran yang berterusan oleh artis-artis nasyid kita. Dan begitu, yang ini kita buat dan sampai sekarang pun kita bila menghasilkan satu-satu karya, memang macam Pian sebut tadi, rujukan memang dibuat sebab artis-artis nasyid kita banyak menghasilkan satu karya tu berdasarkan firman, berdasarkan ayat Quran, berdasarkan hadis. Dulu kita pernah juga ada dapat teguran sebagai contoh, malah Raihan sendiri pun pada peringkat awal ada juga isu berkenaan dengan dulu lagu puji-pujian, asyhadu alla ilaha illallah dan sebagainya. Ada yang ulama menegur, berkata tidak sesuai dan sebagainya. Namun bila adanya diskusi ilmiah itu, maka percambahan ilmu tu berlaku dan akhirnya hasil yang kita dapat selepas itu akan lebih baik dan lebih baik. Dan hari ini kita nampak bagaimana ia bukan saja berkisar tentang fiqh saja, tetapi juga soal ilmu lain, ilmu muzik. Kita dah mula explore lagi perkara-perkara lain, instrumen baru, genre baru yang dibawa oleh artis-artis nasyid kita. Dan dengan harapan, kenapa ini berubah? Kerana dengan harapan kita, pertama, first, kita cuba mengikut peredaran zaman. Perkara kedua, kita cuba juga mendapatkan madu-madu baru. Kan, kita tak nak berkisar apa yang kita sampaikan itu hanya berkisar kepada kelompok sedia ada. Jadi bila kita cuba meneroka madu baru, meneroka wilayah baru, maka senjatanya harus berubah. Jika tidak, kita menggunakan senjata yang sama, maka kawasan ini saja yang kita boleh takluki. So begitulah perumpamaannya. Masya Allah. Pandangan yang sangat bernas daripada Encik Razin kita. Okay, baik tuan. Mungkin saya tambah sikit lagi selaku pandangan daripada tuan kita lah, selaku Presiden Munsyid dan juga sebagai penggiat seni ini sendiri. Tuan rasa apa yang kita boleh buat lagi untuk kita maintainkan ataupun nak tingkatkan lagi macam mana industri nasyid ni? Mungkin daripada pandangan tuan sendirilah, dan boleh tambah sikit mungkin apakah lagi cabaran daripada sudut individu dan juga kumpulan untuk meneruskan lagi nasyid ni. Silakan dah. DJ Pian standby Saya membayangkan bahawa kita harus bila kita berada dalam dua keadaan, satu dalam medan dakwah. Perkara pertama medan dakwah. Medan dakwah, perkara pertama of course ilmu-ilmu, konten-konten yang lebih advance. Masyarakat kita hari ini tidak sama dengan masyarakat dulu. Masyarakat mungkin tahun 80-an, 90-an atau 70-an, mungkin isu-isu yang dibawa hanya isu-isu yang mudah. Soal solat, mungkin soal puasa, benda yang mudah. Tapi sekarang mungkin konten-konten yang dihasilkan itu untuk menarik minat masyarakat hari ini perlu sesuatu yang lebih cerdik, lebih mencabar minda mereka. Jadi isu-isu yang kita bawa dalam lagu-lagu kita juga perlu begitu, untuk kita memperlihatkan bahawa penasyid ini bukan saja berilmu tetapi juga boleh menjentik minda masyarakat kita dengan sesuatu yang sangat berkualiti dari segi konten ataupun dari segi bahan yang diutarakan ataupun yang dibincangkan dalam karya-karya. So, itu perkara pertama lah yang kita harus tengok. Yang kedua, apa lagi kita perlu buat adalah kita harus juga mengikut, sekarang orang kata sebut pakai trend. Trend ini adalah alat ataupun platform yang kita gunakan. Sebagai contoh, sekarang ni kita tidak dapat menolak bahawa dengan adanya digitalization ataupun globalisasi,
yang menular dalam masyarakat dunia, maka kita harus menggunakan platform ini untuk kebaikan kita. Kerana kita kena ingat bahawa kalaulah contohnya platform Facebook ini sebagai contoh kita gunakan ini, jika kita membiarkan saja, maka konten akan terus terisi. Kalau kita yang tidak tidak menghasilkan karya-karya yang baik, bahan-bahan yang baik untuk dikongsikan di Facebook, orang lain akan mengambil tempat kita untuk menghasilkan perkara tidak menepati apa yang sepatutnya. Maka kita harus gunakan ini semaksimumnya. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain yang menghasilkan bahan-bahan untuk dikongsikan dalam media sosial. Kalau kita sendiri tak buat, kita tak boleh marahlah. So kita kena buat, ambil pendekatan, ambil usaha untuk mengisi ruang yang ada di alam maya ini untuk dikongsikan. Maksudnya cabaran kita bagaimana kita nak memastikan konten yang bermanfaat itu lebih banyak daripada konten yang tidak bermanfaat dalam dunia digital hari ini. Jadi itu sebahagian dari tanggungjawab kita. Maka dengan itu, macam saya kata, kita simpulkan bahawa kita kena tengok ilmu yang ataupun karya-karya yang lebih berkualiti. Kedua, kita kena manfaatkan trend ataupun platform digital yang ada pada hari ini. Baik. Terima kasih banyak Cik Razin di atas pencerahan yang sungguh benar tadi. Cik Razin dah bagi hint tu. Dia macam katanya kita target nak bagi dia tarik lagu Salahuddin Al-Ayyubi tu. Chorus tu. Tapi dia batuk-batuk macam tu. Okey, baik. Boleh kita bacakan sedikit komen daripada penonton-penonton yang mana mengatakan nasyid ni kena jadi macam dangdut di Indonesia. Yang setiap tahun kena ada pertandingan reality. Mohon Yadim menjadi penaja dan penganjur utama. Masya-Allah. Ini saya tahu dah siapa host dia ni. Faiz boleh jadi host dia, insya-Allah. InsyaAllah kita cuba utarakan. InsyaAllah. Dan ada lagi, mungkin perlu nasyid ni perlu berani lagi ke depan, penasyid itu sendiri dengan konsep persembahan yang lebih besar dan lebih dekat dengan audiens. Gitu. Ini pun memerlukan kos dan tenaga lah macam ni, insyaAllah. Dan benda tu boleh diusahakan. Dan soalan kita tujukan kepada DJ Pian lah. Tadi kita tengok macam nak menjawab sesuatu. Okey, daripada Maidin juga. Soalan dia Tazking. Tazking ataupun Tazkirah Basking online. Mohon pendapat sebab Basker dah mula serius dengan live quarantine basking, maksud secara online lah, online. Bagaimana pula dengan penasyid yang berdakwah sambil berhibur dan menghibur? Silakan. Terima kasih Maidin antara sahabat kita yang subhanallah saya sangat kagum dengan beliau. Survival struggle beliau ataupun bukanlah struggle nak kata susah, tak, dia kata perjuangan beliau nak memperkenalkan nasyid di mata masyarakat ni, beliau buat macam-macam. Tasking tu antara inisiatif atau approach pendekatan yang beliau bawa. Ini nak kata sebab nak buat basking bukan semudah kita datang dekat depan Sogo, pacak mikrofon, kau nyanyi. Kau ingat senang nak nyanyi 20-30 lagu sekali kan? Not that easy. So orang yang ada kebolehan buat basking ialah mereka yang bukan calang-calang orang. Mereka yang ada bakat, boleh main muzik, pandai instrumen, lepas tu pandai baca note muzik, cepat menghafal. Kan, aku ni lagu sendiri pun payah nak hafal, tapi macam orang macam Mai antara yang hebat, mereka yang buat basking ni antara yang hebat suaranya dan bakat mereka. Tambah pula added value, ada tazkirah basking. Tazkirah bukan calang-calang orang boleh sampaikan. Kita bukan boleh main buka paper depan orang baca. Itu pun baca berita. Macam Pian buat tiap-tiap pagi dekat radio, buka paper baca tinjauan akhbar. Not that easy. Ada orang yang boleh buat tasking ni. Ini mungkin satu cadangan untuk satu trend baru. Saya rasa ini satu benda yang menarik. Dia menunjukkan ilmu yang kita ada dan juga bakat yang kita ada dalam seni suara ataupun seni muzik tu sendiri. Ini saya yakin boleh jadi satu cabaran untuk BBNUS. Yelah. Budak-budak baru nak up sekarang yang mana kalau mereka nak dan mereka serius untuk bernasyid ataupun menggunakan muzik sebagai nak mendekati masyarakat, buat tasking ni satu cabaran yang bagus untuk diorang, so that kamu akan bijak berkata-kata dan kamu akan bijak dalam menyampaikan
persembahan. Jadi ni kita letak balik cabaran ni pada BBNU sekarang lah kot. Sebab kita nampak trend sekarang semua nak buat cover, semua dah ada lampu, ring light dekat kat rumah, mikrofon mahal-mahal buat recording. Lepas tu headphone lagi mahal daripada Abang Razin punya headphone tau. Trend. Tapi don't just do it as trend. Rugi. Nanti lama-lama mikrofon tu rosak. Lampu ni lama-lama rosak dan sebagainya. Why not kita manfaatkan bakat tu dengan buat satu yang mencabar kita untuk tambahkan ilmu dan giatkan lagi usaha. Cuma saya ambil satu point Razin sebutkan tadi, kita yang berada dalam lingkungan dakwah alternatif nasyid ni, sebab kita anggap muzik nasyid ni sebagai satu alternatif dalam muzik. Tapi dakwah itu yang utama untuk kita kan. Jangan terlalu yakin macam Razin sebut tadi. Saya sangat suka sebab tadi terbaca satu kata-kata, jangan mudah termakan pujian. Jangan mudah kembang dengan tepukan. Sebab kita kena ingat, nyamuk mati kerana tepukan. Betul tak? Jadi janganlah jadi nyamuk yang terbang-terbang sana sini tak ketahuan. Biar kita ada ilmu dan asas insya-Allah untuk berdakwah. Wallahualam. InsyaAllah. Nyamuk mati dengan tepukan insya-Allah. Dia kata-kata tu reset. Reset. Sekarang orang tak pakai tepuk lah, pakai reset lah. Tepuk tu puas. Okey, mungkin kita boleh bacakan sedikit komen lagi daripada Afad. Ni kepada Yadim lah, mungkin boleh wujudkan dana khusus buat penasyid, kerjasama antara penasyid yang boleh membantu membangun dan menggerakkan usaha Yadim secara lebih besar. Yang ni insya-Allah lah Yadim pun dalam usaha untuk memartabatkan ataupun membangun lagi usaha dakwah-dakwah ni melalui pelbagai platform. Dan untuk maklumat semua, Yadim juga kita pernah ada wujudkan satu kumpulan di bawah Yadim ni lah, namanya Tazkirah Yadim. Kita buat basker dan juga ada tazkirah sikit-sikit. Benda tu mungkin insyaAllah kita akan teruskan, dan lepas ni mungkin idea tu boleh diperkembangkan. Mungkin lepas buat jemputan kepada DJ Pian ataupun Cik Razin Mustika, mungkin ada artis-artis jemputan Yadim. InsyaAllah doakanlah semoga kita teruskan. InsyaAllah. Semoga dipermudahkan platform nasyid ni. Okey, baik. Kita ada lagi soalan tapi tak apa. Kita teruskan dulu dengan soalan kepada Encik Razin. Mungkinlah sebagai Presiden Musyid Malaysia, sebelum kita mengakhiri lah sebab kita dah mengakhiri jam 10 ni. Sebentar lagi. Okey, baik. Apa agaknya harapan tuan lah selaku Presiden, bagaimana agaknya nanti kita boleh bawa industri nasyid Malaysia ni ke peringkat yang lebih global ataupun international ataupun peringkat yang paling tertinggi. Silakan tuan. Okey. Kalau bercerita tentang cita-cita saya dan wawasan saya lah sebagai seorang penggiat nasyid dan mungkin sebagai ahli pimpinan Musyid Malaysia pada ketika ini, saya ingin menyaksikan nasyid Malaysia ini dimanfaatkan kewujudannya sebagaimana bangsa ataupun negara Korea memanfaatkan K-pop. Kenapa saya katakan begitu? Bahawa kerana nasyid ni di Malaysia ataupun nasyid di peringkat dunia ini menjadikan Malaysia sebagai kiblat ataupun dianggap sebagai the home of contemporary nasyid. Kerana kalau kita lihat bagaimana artis-artis nasyid luar negara, walaupun mereka sangat besar, contohnya di Dubai, di Turki, di UK dan sebagainya, mereka tetap akan datang ke Malaysia untuk mendapatkan recognition daripada crowd kita. Kerana crowd Malaysia inilah yang orang kata pengiktirafan daripada crowd Malaysia sangat penting. Dan kita dah sebut tadi bagaimana kita buktikan bagaimana artis-artis nasyid kita dapat pergi membuat persembahan di luar negara dan dijemput sendiri oleh komuniti antarabangsa, bukannya dieksport tapi dijemput sendiri, diimport ke sana kan. Jadi kita melihat ianya satu satu potensi yang cukup besar. Jika dunia mengiktiraf kita, nasyid kita sebegitu, mengapa kerajaan tidak mengambil kesempatan ini untuk menjadikan nasyid ini sebagai salah satu komoditi ataupun satu industri yang boleh menjana, memberi impak ekonomi kepada Malaysia. Dan kita kena ingat, saya bagi contoh kalau kita K-pop tadi, dia tidak hanya mengeksport muzik, dia tidak hanya mengeksport drama, tetapi banyak perkara-perkara lain yang industri hiliran yang menyebabkan Korea itu bukan saja popular di peringkat dunia, tetapi juga mereka mengeksport juga budaya makanannya. Kita dapat makan dia punya mi segera tu, kimchi, ramen.
kita ramen, kita tak kenal pun benda tu. Tapi bagaimana selepas era softbox, benda ni berjaya dieksport ke seluruh dunia. Selain pada seni. Begitu juga dengan industri fashion. Kita dah ada kain Korea lah, tiba-tiba ada fashion Korea dah, benda macam-macam. Dan kalau kita tengok K-pop ni, dia di industri hiliran yang tak ada yang keluar daripada K-pop ni adalah contohnya fashion, pembedahan plastik, makanan. Ini yang memberi impak besar kepada ekonomi Korea selain daripada menaikkan imej Korea sendiri dan juga memberi impak ekonomi tu kepada negara Korea. Saya ada baca laporan di India pun sampai orang menganggap K-pop ni macam memberi ancaman kepada Bollywood sebab terlalu famous di kalangan masyarakat di negara India. So kita tengok nasyid ni pula. Nasyid dia punya model lebih kurang sama. Dia ada industri hilirannya. Saya kita contoh tadi Saujana, dia ada kurta dia, fashionnya. Hijab, kopiahnya, intim ada kopinya. So benda-benda ini sebenarnya yang akan terbit, akan menjana ekonomi bukan saja dari sudut kita lihat pada lagu saja, muzik saja dan sebagainya, tapi lebih daripada itu. Inilah yang kita katakan sebagai bagaimana industri nasyid itu boleh membawa impak ekonomi yang lebih pelbagai kepada negara kita. Dan bayangkan negara Korea mengambil masa 30 tahun untuk membuat perancangan ekspor Korea K-pop ni keluar negara, dan dengan belanja yang bukan sedikit lah. Dan bayangkan kalaulah Malaysia ni kita dikenali sebagai negara Islam yang kita anggap contoh di mata dunia Islam, maka mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini? Dan kita juga harus mengambil kesempatan daripada keluasan fik Malaysia ini dari sudut muziknya yang cukup luas, yang pendapat yang cukup terbuka, untuk kita ekspor apa yang kita ada ini ke luar negara. Kita tak perlu pergi jauh. Mungkin kita boleh mulakan dengan negara-negara sekitar yang memang kita buat dah pun. Indonesia kita dah tembus, Selatan Thai kita tembus, dan Brunei dan sebagainya. Dan kita boleh pergi beyond daripada tu. Raihan dah pernah buat dan sebagainya. Namun kita boleh pergi dengan lebih jauh jika ada satu perancangan strategik dan jangka masa panjang yang disusun oleh pihak kerajaan, mungkin digabungkan dengan tadi apa yang kita sebut dengan industri halal yang ada dalam negara kita yang cukup besar ini. Maka kita bawa ini satu-satu gandengan yang cukup baik dua-dua perkara ini, dan ia boleh dimanfaatkan dan diekspor. Bila nasyid yang pergi keluar negara ni, orang kata hiburan ni ada satu benda yang paling senang untuk diekspor keluar negara, sebab ia orang luar pun dia akan anggap benda ni satu benda yang perhiburan. Dia berbanding dengan ekspor produk, lebih senang kita ekspor hiburan dulu dan produk datang kemudian. Sebab dia akan create demand sendiri. Bila ada peminat, contohnya peminat Saujana di Trinidad and Tobago, maka kota Saujana sendiri akan diminta untuk diekspor ke sana. Begitulah lebih kurang. InsyaAllah. Kan? So, InsyaAllah. Kita kena berjiwa besar dan kita kena berfikir secara besar. Jangan lagi kita fikir soal hal-hal kecil-kecil ni. Bukanlah tak penting, penting juga, tetapi kita harus memikir beyond daripada apa yang kita ada hari ini. Apa yang kita ada ini, kita perlu kembangkan lagi dan tengok mungkin lebih 10 tahun, 20 tahun akan datang. Mungkin saya masih tak menasyid dah pun, tapi benda ni saya nak tengok kalau boleh berlaku. Sebab potensi itu ada, value itu ada, dan cuma ia hanya perlu digerakkan, disokong oleh pihak-pihak yang berkenaan. Terima kasih. Masya-Allah, terima kasih banyak Cik Nazin. Sampai mungkin satu hari nanti Saujana dan juga Mustika akan diekspor ke luar negara. InsyaAllah kita sama-sama doakan. InsyaAllah. Okey, rentetan daripada soalan tadi tu, mungkin saya kaitkan dengan soalan daripada Maidin juga. Mohon pendapat untuk sentiasa tetap niat untuk menyampaikan dakwah dalam persembahan seni. Ini juga untuk diri saya yang berdiri di khalayak ramai yang berbilang bangsa dan pelbagai agama, termasuk etis, free thinker dan juga Syiah. Sorry kena highlight sebab mereka ni sudah mula bergerak dengan cara itu dengan tujuan mereka sendiri secara membimbangkan. Ini maksudnya penyampaian nasyid ni secara salah lah mengikut diorang sendiri. Mungkin DJ Pian boleh terangkan ataupun bagi pendapat sendiri. Silakan. Ini soalan ni kena bagi dekat Tuan Presiden sebab level soalan tinggi ni Tuan Presiden. Saya bagi dia punya prakata ataupun surface dia sikit.
Sebab InsyaAllah, silakan. sedikit ilmu yang kita belajar menerusi komunikasi. Kalau asas komunikasi itu kena ada apa? Penyampai, penerima, tengah-tengah tu ada mesejnya, ada salurannya, ada respon juga. Itu maknanya ada 6 elemen penting dalam komunikasi, yang mana semua elemen ni akan menjayakan proses penyampaian mesej. Saya rasa itu juga terpakai untuk nasyid. Apa yang kena ada penyampainya, penerima, ada saluran dan sebagainya. Dan ada pakar komunikasi Cik Rizal Rashid, saya pernah sempat dengarkan perkongsian beliau. Terima kasih Cik Rizal. Beliau sebutkan respon daripada penerima kepada penyampai. Respon dia kan kadang-kadang kita nampak orang tu kalau pergi datang show, peluk tubuh je. Nampak sangat kau kena paksa datang kan. Potong rebin lepas tu duduk tengok macam tu kan. Ataupun kalau dia datang daripada awal sampai habis, orang show dah habis, dia duduk lagi nak bergambar dan sebagainya, nak kata dia excited dengan apa yang disampaikan. Respon-respon sebegini diterjemahkan dalam kata lain sebagai hasrat. Apa yang audience kita nak dengar daripada kita. Jadi bila kita tahu dan kita dapat cater hasrat mereka, dapat penuhi hasrat mereka, Masya Allah, insya-Allah apa yang kita buat dalam nasyid ni macam yang Mai tanyakan tu boleh mencapai matlamatnya. Sebab apa? Generally orang muzik mengatakan music is a universal language. Bawalah muzik ni hang pergi mana, Afrika, Europe, Amerika, Asia, bawa muzik, semua orang suka muzik. Sebab apa? Semua orang boleh dengar muzik. Sebab ia bahasa universal. Why not kita guna teori ni sama macam soalan Mai tadi, untuk siapa saja pendengar, siapa saja penerima ataupun mad'u kita, so-called, jadikan dia satu universal message menerusi nasyid. Saya rasa tak salah kalau kita pergi Afrika, Uganda, Zimbabwe, kita bawa Salatullah, Salamullah. Ya, musical, ada melodi kat situ, tapi ada selawat kat situ. Then people kat sana akan tanya, bahasa sana lah kan. Dia akan tanya, itu apa betul yang kau bawa tu? This is music, and in this music we have praises to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, Masya Allah, besar peluang kita nak buat dakwah. Saya rasa Mai yang bertanya soalan tadi, gunakan peluang ni, universal message ataupun universal language ni, untuk mendekati siapa saja mad'u kita, dan insya-Allah sikit demi sikit dengan ilmu kita boleh atasi dan kawal. Mungkin Razin nak tambah, Razin. Saya nak tambah satu benda. Jadi Mai sebut tentang bagaimana nak sentiasa tetap dalam niat untuk menyampaikan dakwah dalam sini. Saya selalu ingatkan diri saya tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ni telah kurniakan kita bakat lah, mudah suara yang mungkin sedikit sedap lah kan. Tetapi bagaimana kita selalu dengar satu pepatah ataupun saya kira daripada hadis juga, khairan nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. The best men are those who are useful to others. Jadi apa yang kita ada, Allah bagi pada kita ni, dia bukan bagi saja-saja. Mungkin ada benda yang kita boleh manfaatkan, kongsikan dengan orang lain. Jadi dengan perkongsian kita itu akan orang kata manfaat apa yang kita dapat tu bukan pada kita saja manfaatnya, tapi pada orang lain. Paling tidak maksudnya perkara itulah yang mendorong saya dulu pun, motivasi saya macam itulah dulu masa ketika mula-mula minat menyanyi. Saya kata kalau aku menyanyi kat rumah je dalam tandas lah kan, tak menyanyi kat tempat lain pun. Tapi kalau aku kongsikan benda ni, bawa benda ni lebih jauh, mungkin manfaat pada orang lain tu akan lebih dapat juga kongsi benda tu kan. Berkongsi dan boleh merasai benda tu. So itulah yang mendorong saya untuk terlibat dalam bidang nyanyian ni lah sampai hari ini. Dan saya kira niat yang memang sangat penting, betul, innama a'malu binniyat, untuk kita berdakwah dan sebagainya. Namun pada masa yang sama, kita cuba sebaik mungkin untuk kita sentiasa menjadikan bukan sahaja nyanyian kita, tetapi keseluruhan hidup itu sebagai satu ibadah, kan? Hidup ibadah. Maksudnya apa yang kita buat, ada menyanyi ke, basking ke, berdiri ke, bercakap ke, adalah satu ibadah dengan cara benda yang kita cakap, benda yang kita buat, benda yang kita zahirkan, semuanya benda yang membawa manfaat kepada orang. Dengan itu, insya-Allah kita akan, orang kata, ikhlas tu akan datang sendiri, insya-Allah. Dan saya nak sebut juga satu lagi benda yang Pian sebut tentang betapa indahnya nasyid ni, bagaimana uniknya nasyid ni, istimewa nasyid ni, apabila disebut tentang bagaimana
orang negara luar, muzik itu bersifat universal dan termasuk nasyid juga bersifat universal. Saya teringat dengan peristiwa di mana lagu-lagu raihan ya dijadikan satu bahan untuk mempelajari bahasa Melayu bagi orang-orang Melayu Cape Town ketika dahulu. Mereka jadikan lagu tu ya lagu Imam Mutiara ketika itu yang famous, lagu puji-pujian dan sebagainya. Sebab mereka ini Melayu Cape Town ketika masa tu saya ingat dalam dokumentari tu mereka dah terlalu lama tidak bertutur bahasa Melayu. Tapi dengan datangnya lagu raihan itu membantu mereka mengasah balik perkataan-perkataan dan sebagainya. Dan itu juga saya nampak bila saya bersembang dengan rakan-rakan daripada Selatan Thai juga menggunakan kaedah yang sama, bagaimana nasyid ini bukan sahaja sebagai satu instrumen dakwah, tapi bagaimana mereka nak membentuk jati diri muda-mudi mereka untuk berbahasa Melayu, berbusana Melayu, maksudnya pakai balik baju Melayu, songkok dan sebagainya. Sebab ramai juga di antara mereka yang tidak lagi fasih bahasa Melayu, tapi apabila mereka minat dengan nasyid, bernasyid, maka lidah ataupun sebutan Melayu mereka semakin bagus dan sebagainya. Jadi itulah menunjukkan bahawa nasyid ni bukan sahaja sekadar hiburan, tetapi juga satu bentuk budaya ataupun seni yang boleh memperkukuhkan jati diri bangsa Melayu itu khususnya apabila bahasa Melayu itu digunakan dalam lirik-lirik dan karya-karyanya. Jadi itulah universalnya nasyid tu dalam masyarakat kita ni. Wallahualam. Masya-Allah. Terima kasih banyak Cik Razin. Pencerahan yang sangat menarik. Okey, untuk pengetahuan para penonton sekalian dan juga panel kita, kita pun sudah melepasi jam 10.15. Nampak orang kata bila kita nak berkongsi ilmu ni rasa macam sekejap je, jam celik dah 10 lebih. Okey, mungkin sebagai sebab mungkin niat inamal amal lebih niat. Masya-Allah. Allah. Okey, mungkin sebagai penutup sikitlah, sebagai penggiat seni, pemain industri kan yang dah lama orang kata sini lah dalam bidang ni, mungkin boleh saya mulakan dengan panel kita Cik Razin, mungkin boleh kongsikan sedikit pesanan buat penggiat industri dan juga peminat nasyid ni sendiri dalam kalangan penonton hari ini. So dia termasuk dengan BBNU ni lah, macam mana kita nak mulakan nasyid, dia dah pun terlibat dalam nasyid, boleh sedikit nasihat lah, silakan Cik Razin. Okay. Sedikit pesanan pada diri saya sendiri dan juga rakan-rakan di luar sana, khususnya penggiat industri nasyid kita. Perkara pertama adalah jangan berhenti untuk belajar. Jangan kita rasa macam aku dah hebat dah, aku dah tak perlu belajar lagi benda baru. Yang lama ke yang baru ke sama saja. Benda baru akan sentiasa datang kepada kita. Yang lama mungkin dah macam tak begitu tech savvy, nak guna Instagram ke TikTok ke apa. Tapi untuk kita kena belajar supaya kita akan terus dapat manfaatkan platform-platform dan ilmu-ilmu baru yang kita dapat ini. Begitu juga dengan penghasilan karya-karya baru. Trend lagu, trend lirik dan sebagainya dah berubah daripada zaman awal nasyid kontemporari sampai sekarang. Kita tengok pun dah tak sama macam dulu. So kita kena belajar dan keep update dengan ilmu-ilmu yang kita ada. Kalau software pun kita kena update, ilmu kita pun kita kena update. Itu perkara pertama. Perkara kedua adalah kita jangan berputus asa. Memang kita banyak cabaran, sama ada PKP ke sebab benda-benda lain. Sebelum PKP pun nasyid ni memang dah ada cabaran-cabaran sendiri, kan? Jangan dengan segi ratio-nya, dari segi populariti dan sebagainya. Kita jangan berputus asa, kan? Tapi kita Allah tidak menilai kita ni atas apa pencapaian kita, tetapi apa yang kita buat, apa yang kita usahakan. So jangan kita rasa bila kita rasa tak berjaya, maksudnya aku buat lagu tak benar-benar anugerah Hakim pun contoh. Sabar ya Razin, sabar ya. Aku buat lagu tak benar kita pun dekat YouTube kan, view dan sebagainya. Subhanallah. Jangan putus asa. Kita tak tahu Allah mungkin nak bagi kat kita, dia boleh bagi macam tu je. Kun fayakun, boleh bagi. Kalau jadilah. So yang penting kita harus istiqamah. Maksudnya kita buat. Tak apalah, buat. Jangan kita terus berbuat. Cumanya satu benda yang penting juga harus kita highlight, jangan sekali-kali kita terikut dengan pace orang lain ataupun rentak orang lain. Kalau kita terikut dengan rentak orang lain, kita akan penat.
kita akan penat dan mungkin sebab orang lain tu mungkin tenaga dia banyak, minum selalu ke pergi gym dan sebagainya. Tapi kita ni dengan badan besar lagi apa benda, lambat lah. So kena ikut kemampuan kita. Buat kerja tu ikut kemampuan. Jangan terikut dengan orang, tetapi istiqamah tu perlu. Buat. Tak apa, sikit-sikit pun tak apa, tapi buat. So jangan berhenti untuk berbuat dan terus berkarya sehinggalah rasa macam okeylah aku nak pencen. Okey, tak apalah kalau macam tu kan. Terus berbuat. Perkara ketiga, saya nak pesan juga pada peminat-peminat nasyid lah. Saya nak minta para peminat nasyid, zahirkanlah dalam dunia digital hari ini, zahirkanlah sokongan anda kepada lagu-lagu nasyid kita, artis-artis nasyid kita dengan cara yang saya kira cukup mudah. Anda hanya perlu stream lah lagu-lagu mereka di YouTube yang free-free ni. Saya tak minta pun nak suruh beli subscribe dekat Deezer ke, dekat Spotify ke, tak kisah, tak perlu. Pergilah ke YouTube yang free tu, follow lah dia punya page, Facebook ke, Instagram, media sosial masing-masing, artis nasyid kita follow, view lah berulang-ulang kali ke lagu-lagu dia tu, itu sudah cukup. Sekarang ni bukan lagi zaman nak beli CD ke kan, CD baru ada CD barulah fan, tak perlu. Pergi dekat YouTube artis-artis nasyid yang anda minat, view lah lagu-lagu mereka, tengok berulang kali pun, tak ada masalah. Ramai sekarang ni data pun unlimited dah kan, so boleh stream lah lagu-lagu tu. Itulah cara yang paling mudah untuk anda zahirkan sokongan. Dan keempat, untuk agensi kerajaan mungkin dan badan-badan korporat dan juga orang pendidikan mungkin juga, saya mohon juga yang ada kemampuan untuk melihat nasyid ni sebagai satu perkara yang harus disokong secara serius. Dan alhamdulillah tahun ni sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, kita dah mendapat indikasi yang cukup baik daripada perhatian yang diberikan oleh yang berhormat Menteri Hal Agama kita, yang berhormat Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, dan juga yang terbaru daripada yang berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah. Dua-dua ni kami sendiri pun Munsyid Malaysia tak jangka. Kami dah wujud sejak 2012. Tapi 2020 barulah menteri memberi perhatian. Mungkinlah kan dapat nampak macam untuk Munsyid Malaysia setidak-tidaknya. So kita rasa mungkin inilah berkat doa daripada dan usaha daripada kawan-kawan terdahulu, pimpinan terdahulu, artis-artis yang lebih awal meneroka jalan ini. Dan jika ada kemampuan, maka bantulah event-event ini, kerana konten dunia sekarang ini, penghasilan konten-konten ini sangat penting dalam pembentukan generasi muda. Sebab generasi sekarang ni memang gadget saja. So sekarang kita terpaksa mengaku bahawa TV dan media massa yang konvensional ni kurang lagi mendapat perhatian sangat daripada generasi yang ada hari ni, sebab mereka dah menghadap laptop, menghadap gadget sahaja. Amat penting bagi badan-badan kerajaan ataupun korporat yang cintakan mungkin ada minat pada nasyid, cintakan Islam, inginkan suasana yang soleh dalam masyarakat kita, mungkin bantulah sedikit sebanyak perkembangan nasyid yang baik dengan kapasiti masing-masing. Itu saja daripada saya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cik Lazim atas nasihat yang cukup padu lah. Dia ada listing dia 1, 2, 3, 4. Cuma saya nampak yang paling tertarik kepada saya lah, yang tu dalam pepatah Arab, dia bahasa Arab rojaknya dia ada sebut yang qalilun fasah jabalan kan. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kadang-kadang kita ni nak terus banyak tapi tak istiqomah. So biarlah benda tu sikit-sikit pun tak apa, janji berterusan. Betul. Terima kasih banyak Cik Lazim di atas nasihat sebentar tadi. Okay, untuk seterusnya Cik Lazim mungkin sekejap lagi standby lah, kita nak dengarkan suara emas Cik. Mungkin boleh bagi serangkap gitu. Penonton-penonton nak dengar ni suara emas ni. Lazim mana boleh serangkap. Kesimpulan pun dia bagi 3 poin. Selagu. Tapi sebelum tu kita dengarkan dulu sedikit nasihat daripada DJ Pian. Kalau sebelum ni penonton-penonton boleh dengar sahaja di IKIM segmen Warna Pagi kan, segmen Warna Pagi setiap hari. Tapi mungkin kali ni kita tengok live ni depan mata ni. Macam mana DJ bercakap. Okey. Depa tak tahu yang aku pakaikan plakat je kat bawah.
Baik, Allahu Akbar. Terima kasih Faiz, terima kasih Razin dan juga sahabat-sahabat yang masih setia sampai sekarang ni. InsyaAllah sedikit untuk menutup ataupun kesimpulan lah yang kita kongsikan hari ni, relevankah nasyid pasca COVID-19, pasca PKP nanti. InsyaAllah macam Razin sebut, Faiz pernah komen sikit tadi tentang kalau boleh tak kita buat sikit-sikit koho-koho. Jangan banyak-banyak sangat, sebab saya pun teringat kata-kata Sayyidina Amru Al-As pernah menyebut bicara ni macam obat. Kalau kadarnya sesuai, ikut dosnya sesuai, ia akan menjadi manfaat. Jadi sehat kan insyaAllah. Tapi kalau ia kadarnya berlebihan, ia akan jadi mudarat, malah membawa maut. Jadi begitulah juga kita bayangkan kata-kata kita, mesej yang kita nak sampaikan dalam, ataupun mungkin obses kita pada nasyid. Tak apa, pelan-pelan, koho-koho suka, jangan benci sudah. Kan? Yang penting kita istiqamah tu paling penting. Dan antara added value ataupun nilai tambah untuk kita dapat istiqamah, ni poin yang kedua adalah dalam nasyid ni sendiri adalah akhlak kita. Ini yang membezakan, dan ini juga bekalan untuk BBNU, macam contoh Faiz dan sahabat-sahabat munsyid muda kan, nak teruskan, sebab kami punya followers yang dulu 20 tahun dulu lah ni dah jadi mak bapak budak kan, dah jadi mak bapak budak dah. Anak-anak dia orang ni korang pula yang jaga, yang tolong sampaikan dakwah dan sebagainya. Satu perkara yang paling penting ialah akhlak. Saya rasa ini juga yang turut ditekankan oleh YB Menteri dalam satu inisiatif yang beliau perkenalkan baru-baru ni kan, House tu kan. Jadi akhlak kita dari rumah, keluar rumah, bersosial dan sebagainya. Saya rasa kita kena mulakan tunjukkan akhlak itu dalam sebagai kualiti nasyid, sebagai dakwah ataupun dalam muzik nasyid yang kita bawakan. Dan yang ketiga saya sebutkan tadi, kualiti. Saya harap juga para munsyidin dan juga adik-adik baru yang mungkin nak jadi legacy penyambung nasyid ni, jaga kualiti. Sebab kualiti ni is not only an act. Dia bukan sekali buat tinggal, tapi dia adalah satu habit. Quality is not an act, it is habit. Jadikan quality ni, budaya quality ni satu habit, tabiat kita. Buat apa-apa biar bagus, biar ada ihsannya, biar ada itqannya, supaya nasyid ni barulah boleh jadi satu yang evergreen, tak jemu didengar, tak jemu diikuti sepanjang zaman. Jadi 3 poin ni insya-Allah menutup perkongsian saya. Wallahualam, doakan kami munsyid semua dapat istiqamah dan juga adik-adik baru selamat berjuang. Wallahualam. Itu dia. Apa yang saya boleh tarik kat sini ialah kita nak quality bukan quantity, betul? InsyaAllah. Okay. So bila ada yang berkualiti tu, insyaAllah nasyid tu akan terus segar dan mekar lah sepanjang zaman insyaAllah. Mungkin untuk yang terakhir kalinya kita dengarkan daripada Encik Razin dan juga DJ Pian. Nak dengarkan suara emas ni. Razin je lah. Nak kata jemput penasyid tapi tak nasyid, tak boleh. Dia kena betul nak tengok ni. Okay, silakan. Kita silakan Encik Razin dulu, mungkin dengan lagu daripada Mystika lah. Silakan. Saya bagi lagu yang orang kenal sikit lah. Kita bagi Layak Keinsafan lah kan. Sikit. Boleh, sesuai. Ada lampu. Biar kau menjadi saksi tulus tangisku kala dini hari, kesempatan yang hanya sebentar, moga keikhlasanku terlakar. Berikanlah ku hidayah agar dikuatkan iman yang lemah, moga diberkati hidup ini menuju bahagia yang kekal abadi. Terima kasih. Alah. Masya-Allah. Lagu ni menjadi orang kata feeling dulu masa sekolahan, rasa macam banyak yang buat dosa dengan lagu ni. Memang alhamdulillah terkesan kat hati. Betul, lagu ni memang dia ada roh dia tau, dia ada feeling dia. Okay, so apa lagi? Kita teruskan dengan DJ Pian. Ni okeylah sikit lah. Jangan lagu sahabat Yadim dah. Itu nanti masa Razif, masa Kozem Huzaimin Nasihat join, boleh suruh dia nyanyi sahabat Yadim. Aku bagilah sikit Mengapa kita
terpisah daripada rahmatnya. Mungkinkah kita seringkali melupakannya? Ayolah bina semula keluarga diridhai Allah. Sikit Oh ayah, oh ibu, dengarlah lintihan dan luahan hatiku yang dahaga kasih. Jiwaku merasa tersiksa ketandusan kasihmu. Marilah kita bina bersama-sama keluarga bahagia. Tiba untuk jadi Mariah pula. Allah. InsyaAllah. Jadi saya selaku moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada terutamanya lah kepada panel kita, Encik Razin daripada Mestika dan juga Presiden Musyid Malaysia, dan tidak lupakan kepada Encik Sufian Amrin ataupun kita kenal sebagai DJ Pian pada hari ini, ataupun Bulan Saujana sendiri kerana sudi bersama kita, dan tidak lupakan juga pada penonton yang setia dari awal sampai akhir. Kita tengok ada bertambah, ada berkurang, ada bertambah, tapi alhamdulillah insya-Allah semoga info ataupun maklumat ataupun ilmu yang disampaikan pada hari ini diteruskan, dan saya mendoakan Musyid Malaysia ataupun penggiat-penggiat industri nasyid ini penggiat nasyid ini terus maju sehingga ke akhirnya insya-Allah, dan kita sama-sama doakan semoga nasyid ini berkembang pesat ke seluruh dunia insya-Allah. Jadi itu saja perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada semua. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yadim.